Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita menyambung pengajian akidah kita yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah berpandukan kitab Kifayatul Awam. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Jadi sebelum saya mulakan, sebenarnya tujuan saya mengadakan kuliah ini itu adalah semata-mata untuk kita mempelajari akidah. Dan walaupun insya-Allah lah, bukannya bermaksud yang mendengar kuliah ini belum ada akidah, belum tahu akidah. Jadi semua kita mengingatkan semula atau mengulang-ulang semula. Kalau akidah kita tak sah, maka sembahyang kita pun tak sah. Jadi sebenarnya mungkin kita sudah pun berakidah, cuma ini diulang-ulang lagi supaya lebih mantap. Terutamanya yang ingin berpegang dengan mazhab Asy'ariyah lah, salah satu mazhab daripada mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang berpegang dengan mazhab Asy'ariyah ini, ulama Asy'ariyah berijtihad bahawa wajib kita mengetahui akidah yang 50 yang berkaitan dengan Allah dan Rasul. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah 20, wajib 20, mustahil 1 harus 41. Dan berkaitan dengan Rasul 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus, 9 jumlah dia 50. Jadi ini basic sebenarnya, sebab grup saya ni, saya pun bukan ulama besar, saya penuntut ilmu, masih lagi menuntut ilmu dan berkongsi dengan kawan-kawan saya lah dalam grup ni. Saya ingin berkongsi dengan kawan-kawan saya dalam grup ni tentang akidah. Mungkin saya sedikit sebanyak saya selitkan sedikit beberapa perbahasan mengenai ilmu akidah dan ilmu kalam. Maksudnya akidah itu lain, ilmu akidah lain, dan ilmu kalam lain, 3 perkara yang berbeza. Jadi saya tengok ada sebahagian ustaz-ustaz lah, ulama-ulama, jadi yang mungkin tak setuju dengan pendapat saya. Bukan pendapat saya pun, saya nukil daripada ulama. Atau mungkin saya salah faham kot kata ulama tu, wallahu alam lah. Mungkin tuan-tuan lagi faham kot. Cuma saya tak nak jadikan grup ni, pengajian ni tempat untuk berdebat, berbahas. Saya tak nak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bukan tempat untuk berbahas, berdebat, menolak pendapat dan mengemukakan pendapat sendiri.
ataupun pendapat yang didengar pada guru dia lain, ini bukan tempat dia. Kalau ustaz-ustaz ataupun ulama-ulama ingin bermuzakarah, nak berdebat, datang rumah saya. Datang rumah saya, kita bahas, kita bincang. Saya open, terbuka. Kalau tuan-tuan boleh bawa hujah qat'i, insya-Allah saya terima. Dan yang penting ada nukilan daripada ulama Mu'tabar Asy'ariyah. Di sini bukan tempat dia lah, bukan tempat nak mempertikaikan kaul tu, pertikaikan tu, bukan. Rasa tak setuju, tak payah tengok, leave group. Boleh buat grup pengajian sendiri, buka pengajian akidah sendiri, ajar akidah kepada follower masing-masing lah. Ini saya buat pengajar akidah ni untuk orang yang masuk grup ni. Saya anggap yang masuk grup ni dia ingin mengambil sesuatu faedah. Jadi kalau masuk grup saya ni, ikut pengajian saya ni, nak mempertikaikan, nak mendengar, nak menilai, nak mempertikai, tak payah. Tak payah. Boleh leave group, boleh buat pengajian sendiri, buka lah FB live sendiri ke apa ke, buat sendiri. Ini bukan tempat dia untuk berbalah, untuk dia tak setuju dengan pendapat, bukan tempat dia. Ini grup saya, hak saya. Tak puas hati, boleh leave group, buat grup sendiri, ajar akidah sendiri. Faham Bukan nanti ustaz mengelirukan masyarakat. Saya ajar akidah. Ada selain daripada sifat 20 ni, ada ke akidah yang tak betul? Akidah ni hanya sifat 20 dan dengan dalil akli, itu saja. Pembahasan amrun i'tibari, ahwal, ta'alluq, tak berta'alluq, itu bukan akidah. Itu bukan akidah. Itu ulama pun khilaf. So kita nak menegakkan kita nak menegak pendapat kita. Ulama-ulama besar pun khilaf. Imam Asy'ari sendiri pun ditolak pendapat dia, Imam Haramain ditolak pendapat dia, Abu Bakar Baqilani ditolak pendapat dia, Imam Fakhruddin Razi, Imam Ghazali, semua ulama, Imam Aduddin Iji, Taftazani, Imam Baijuri, semua ulama ada pendapat yang ditolak. So saya apa lagi kan? Apa lagi? Tapi kalau orang itu yang menolak pendapat ulama besar tu, dia bersandarkan kepada apa? Kalau tak setuju pendapat ulama, jangan salahkan saya. Salahkan ulama tu. Pergi jumpa ulama tu, pergi kubur dia, bagi tahu dia kau salah. Saya nukil apa yang saya baca. Jadi apakah kalau ada misalnya betul-betul salah saya yang betul-betul salah yang fatal ke, boleh datang rumah saya, kita bincang. Kat mana ustaz salah ni? Ulama tak kata, ulama Asy'ariyah sepakat tak mengatakan begini, ustaz seorang je kata macam tu. Ya, sila boleh tegur lah. InsyaAllah saya terima. Saya bukan ta'assub ataupun degil keras kepala, tak ada. Tapi kadang-kadang orang tu tegur tapi dia tak bawa ibarat, dia tak bawa kaul ulama, dan tapi saya beritahu sini bukan tempat dia. Sini bukan tempat dia. Ini pengajian umum untuk ahli grup saya, yang dia orang percaya dekat saya nak kena jawab di depan Allah Ta'ala besok di akhirat. So jangan timbulkan kekeliruan dalam ni, jangan timbulkan khilaf dalam ni. Bertanya okey, walaupun kadang di sebalik pertanyaan tu ada unsur-unsur menguji, saya boleh faham, saya boleh rasa, tapi tak apa, saya bagi jawapan insya-Allah. Tak terima tu pulanglah. Wallahu a'lam. Sebab ini masuk bab sifat kalam ni, lagi panjang pembahasan dia lah. Sifat kalam ni pun dia punya khilaf dia paling panjang sekali. Sampai kan ada sebahagian ulama mengatakan bahawa dinamakan ilmu kalam kerana pembahasan mengenai sifat kalam tu terlalu panjang. Sebahagian pendapat lah. Jadi kita sambung insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus salisah as-salisata asyarah min sifatihil wajibah lahu ta'ala. Sifat yang ke-13 daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Al-kalam, kalam. Saya punya pegangan mudah aja. Saya tak nak terjemah. Itu saya punya pendapat. 7 je sifat ma'ani pun tak banyak boleh hafal insya-Allah. Fatihah lagi panjang, 7 ayat Fatihah lagi panjang boleh hafal. Sifat Allah 7 ni takkan tak boleh hafal. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Sifat apa? Sifat kalam. Apa makna dia? Nanti bergaduh.
Perkata, berkata-kata, macam bergaduh. Asy'ariyah sama Isyarah bergaduh-gaduh. Bergaduh-gaduh. Menegak tak, salah. Menterjemah dengan berkata-kata, salah. Yang betul perkata, mula bergaduh. Saya sifat kalam. Susah ke nak sebut sifat kalam? So, kalau dari segi bahasa kalam itu apa? Kalam itu, kalau orang belajar jurumiyah misalnya lah, dia belajar jurumiyah, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wada'i. Itu makna kalam. Makna kalam dalam jurumiyah. Jadi kalam itu al-lafzu al-murakkabu, lafaz yang murakkab. Kemudian al-mufidu yang memberi faedah bil-wada'i dengan sengaja. Jadi salah satu makna kalam dari segi lughah itu ialah lafaz yang murakkab, yang mufid. Jadi kata ulama, maknanya itu kalam dengan maksud mutakallam bih. Kalam dengan maksud mutakallam bih. Mutakallam bih ataupun takallum bih lah. Takallum bih atau mutakallam bih. Maksudnya perkataan. Kalam itu lafaz atau perkataan. So kita bercakap guna perkataan. Itu salah satu makna kalam dari segi bahasa. Dan bentuk kalam itu pun isim masdar. Jadi isim masdar itu kalau kita tengok kalam atas pun, kalau daripada asal fi'il madhi itu pun kalimah yaklamu itu makna lain nanti. Kalimah yaklamu maknanya lain. Biasanya akan kata kallama yukallimu takliman ataupun takallama yatakallamu takalluman. Jadi ada, kalau isim fa'il dia mukallim, isim satu lagi mutakallim. Jadi memang agak sulit sikit makna kalam di sini. Tapi di sini dia merujuk kepada wahia sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Kalam yang dimaksudkan di sini ialah suatu sifat. Sifat. Sama dengan yang lain-lain lah. Qadimatun, yang qadim. Qa'imatun bizatihi ta'ala, yang qiyam pada zat Allah Ta'ala, yang berada pada zat Allah Ta'ala. Walaisat biharfin, dan bukanlah kalam itu berhuruf. Wala sautin, dan tidak juga bersuara atau berbunyi. Kalam tak bersuara, tak berbunyi. Jadi sebab dia dah bagi tahu dia sifat yang qadim, yang qa'im bizat. Jadi dah tentulah dia tidak bersuara, dia tidak berhuruf. Yang bersuara berhuruf tu kalam yang makna lughawi tadi, perkataan. Munazzahatun anit taqaddum wa ta'akhur. Suci atau bersih daripada taqaddum dan ta'akhur. Maksudnya ada awal, ada akhir. Bila kita susun kan, qama zaidun. Qama dulu baru zaidun. Zaidun qa'imun. Zaidun dulu baru qa'imun. Itu taqaddum ta'akhur. Ada awal, ada akhir. Ada permulaan, ada pengakhiran. Wal i'rabi wal bina. Ada i'rab dia pula. Ada rafa', nasab. Jar dengan jazm. Kemudian ada bina pula. Ada bentuk-bentuk dia. Bina maf'ul, bina fa'il, bina itu, bina ini. Bi khilafi kalamil hawadis. Dan juga berbeza dengan kalam hawadis, iaitu kalam yang baru. Kalam manusia lah. Atau kalam apa sajalah yang selain Allah. Kemudian dia kata, walaisal muradu bi kalamihi ta'ala al-wajib lahu ta'ala al-alfaza asy-syarifata munazzalata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah yang dimaksudkan dengan kalam Allah di sini, kalam yang wajib ini, iaitu lafaz-lafaz yang mulia yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu adalah Al-Quran. Al-Quran pun kalam Allah, nanti kita jelaskan. Al-lafzu al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW tu kan, al-mutahadda bihi. Itu kalam juga, tapi itu kalam Al-Quran ataupun kalam lafzi lah, nanti kita bahas sekejap lagi. Li'anna hazihi hadisatun. Kerana kalam yang diturunkan kepada Nabi itu hadis. Ini pun mengamuk nanti kalau Wahabi dengar ataupun sebahagian
sebahagian yang tak faham tentang tak tahu lafaz mushtarak antara kalam nafsi dan kalam lafzi itu mengamaklah bila kata Quran itu hadis. Nanti pelan-pelan kita baca ibarat dulu, nanti saya jelaskan semampu saya insya-Allah. Wasifatul qa'imah bi zati ta'ala qadimatun. Sedangkan sifat yang qaim pada zat Allah mestilah qadim. Jadi tak mungkin qiyamul hawadis pada zat yang qadim atau sifat yang qadim. Itu kita Asy'ariyah lah. Mana kita Allah Ta'ala mukhalafatul lil hawadis. Tidak boleh qiyamnya hawadis pada zat Allah Ta'ala. Berbeza dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata boleh qiyamnya hawadis pada zat yang qadim. Itu Penang. Itu mazhab Penang. Wa hadhihi mustamilatun ala taqaddumin wa ta'akhurin. Wa hadhihi, dan ini mustamilatun mengandungi ala taqaddumin wa ta'akhurin wa i'rabin wa suwarin wa ayatin. Maksud hadhihi ni maksudnya lafaz munazzal. Lafaz munazzal tu Quran lah, ya, lafaz Al-Quran itu. Ada taqaddum, ada ta'akhur. Bismillah, bisba dulu, lepas tu ismil, lepas tu Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan ada taqaddum, ada ta'akhur. Ada awal, ada akhir. Ada i'rab dia, marfu', mansub, majrul, majzum. Wasuwarin ada surah-surah. Kemudian wa ayatin ada ayat-ayat. Wasifatul qadimah khaliyatun an jami'i dzalik. Adapun sifat yang qadim khaliyatun, sepi, kosong, tak ada lah maksudnya. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Maksudnya khaliyatun an jami'i dzalik, tidak, dia maknanya tidak ada taqaddum, tidak ada ta'akhur, tidak ada i'rab, tidak ada surah, bahkan tidak ada ayat, tidak ada lafaz dan sebagainya. Di sini dia tak sebut lafaz. Kenapa? Cukuplah, mana ayat itu kan adalah gabungan beberapa lafaz. Jumlah tu ataupun ayat gabungan beberapa lafaz. Jadi kan kalam tu ayat lah. Kalau kalam maknanya jumlah ataupun ayat. Cuma beza ayat Quran tu dia ada i'jaz dia. Dia tak macam jumlah dan kalam pada kebiasaannya. Falaisa fiha ayatun wala suwarun wala i'rabun. Maka tidak ada bagi sifat yang qadim, sifat kalam yang qadim itu tidak ada ayat padanya, tidak ada surah padanya, tidak ada i'rab padanya. Li'anna hazihi takunu lil kalam, kerana sesungguhnya ini ada bagi kalam yang mustamil ala hurufin wa aswatin. Kalam yang mengandungi huruf dan suara. Sifatul qarimah munazzahatun anil huruf wal aswat. Sifat qarimah suci daripada huruf dan suara. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Diulang banyak kali nampak. Memang kitab Kifayatul Awadis ulang 3 kali. Itu Imam Bajuri dalam hasyiah dia, ini hadza tafri'un mimma qablahu, hadza tafri'un mimma qablahu. Lepas tu ada hadza mufarra'un anit tafri' ma qablahu. Pun ada juga. Kalau baca asyiah dia lah. Walaisat hadhil alfaz asy-syarifah dalatan ala sifatil qadimah. Bukanlah lafaz-lafaz ini, yang lafaz-lafaz yang mulia ini, iaitu lafaz Al-Quran, dalatan ala sifatil qadimah, menunjukkan pada sifat yang qadim. Bimakna anna sifatul qadimah, dengan makna sesungguhnya sifat qadimah tufhamu minha, difahami daripadanya. Bal ma yufhamu min hazihil alfaz musawin lima yufhamu min as-sifatil qadimah law kushifa 'anna al-hijab wa sami'naha. Bahkan dengan makna sesungguhnya sifat yang qadim itu difahami, bahkan apa yang difahami daripada lafaz-lafaz ini sama dengan apa yang difahami daripada sifat qadimah kalaulah disingkapkan hijab daripada kita dan kita boleh mendengarnya. Jadi dia ada hubungan antara Al-Quran, bukannya bererti menafikan Al-Quran itu kalam Allah. Dia ada hubungan. Nanti hubungan dal dengan madlul. Tapi dal dengan madlul itu pun bukan lafaz, lafaz dengan sifat. Makna daripada lafaz dengan makna yang terkandung dalam sifat. Makna yang terkandung di dalam lafaz. Lafaz itu kan madalla alal makna.
Madalla alal makna. Lafaz kita boleh nampak, kita boleh baca, kita boleh sebut, kita boleh tulis. Itu lafaz. Tapi makna. Makna kita tak nampak, makna kita tak boleh hakikat makna lah. Cuma kita tak boleh mengungkapkan makna dengan lafaz juga. Mengungkapkan makna dengan lafaz juga. Tetapi makna itu sesuatu benda yang tak nampak. Jadi makna daripada lafaz itulah merupakan dal bagi madlul makna kalam nafsi Allah. Maksudnya lafaz Al-Quran itu adalah dalil ataupun petunjuk dal. Makna kalam lafzi Al-Quran itu, makna kalam lafzi Al-Quran itu adalah dal, penunjuk kepada makna kalam nafsi Allah. Makna sifat kalam nafsi Allah. Makna dengan makna. Banyak sebenarnya. Ini salah satu dalam kitab ni dia bagi tahu macam tu lah. Aku baca kitab lain lagi nanti lain pula disebut. Lau kushifa 'anil hijab wa sami'nahu. Kalau disingkapkan hijab kita akan dapat mendengarnya. Ini masalah dia sekarang, mendengar kalam ni masalah makna boleh didengar ke? Jadi di sini kuat pentingnya orang tu boleh membezakan antara hukum adi, hukum akli dan hukum syar'i. Itu awal-awal lagi saya dah bahas. Kalam mestilah boleh didengar. Kalam tak boleh mendengar. Kalau macam mana kalam tak boleh mendengar? Kalau nak mendengar mestilah ada huruf, ada suara. Macam mana kalam tak ada suara, tak ada dengar? Itu orang yang sempit. Orang yang sempit tu, wallahualam, itu banyak terperangkap dengan hukum adat. Banyak terperangkap dengan hukum adat. Bila kita kata ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa muqabalah, tanpa syi'a, tanpa ada Allah ada arah, tanpa Allah mengambil tempat. Ada kelompok memang tak boleh terima. Macam mana nak tengok benda tak ada kat depan kita? Itu jahil, tak tahu nak beza antara hukum adat dengan hukum akal. Ini contohlah akan pembahasan kemudian. Begitu juga dengar. Macam mana kita boleh mendengar suara, kita dengar tapi tak ada suara, tak ada huruf. Tak ada suara, tak ada huruf. Kita dengar macam mana? Pelik. Itulah hukum adat. Orang terperangkap hukum adat, kalam mesti didengar, mesti ada suara, ada huruf. Sama je macam melihat Allah mesti ada kat depan. Tak ada bezanya. So kita ada hukum akal. Hukum akal, ru'yatullah atau mendengar kalam Allah ini bukan satu kaifiat yang boleh kita bayangkan ikut hukum adat. Bukan satu perkara yang boleh kita fikirkan kaifiat dia, kita bayangkan kaifiat dia, kita boleh faham kaifiat dia, takkan boleh faham. Kita tak disuruh pun mengetahui kaifiat mendengar kalam yang tidak bersuara, tidak huruf. Kita suruh beriman, kita boleh Allah Ta'ala maha berkuasa untuk memperdengarkan kita kalam nafsi dia kalau dia kehendaki, seperti mana Nabi Musa tanpa suara, tanpa huruf. Tanpa suara, tanpa huruf. Tak boleh terima akal, bukan tak boleh terima akal. Itu hukum adat belum berpisah lagi dengan dengan otak kau. Faham? Jadi kalau orang awam tu lah, bila dia tanggalkan pakaian awam dia, tertanggallah hukum adat. Selagi hukum adat tu melekat pada dia, selagi itulah dia susah nak faham. Kita bukannya bila kita tak boleh bayangkan, maknanya benda tu tak wujud. Itu Ibn Taymiyah. Itu dah pergi Ibn Taymiyah jadi macam tu sebab tu lah. Sebab usul paling besar Ibn Taymiyah, benda yang mawujud mesti mahsus. Benda yang mawujud mesti mahsus. Itu menurut Ibn Taymiyah. Kalau tak mahsus, bukan wujud. Sebab tu Allah boleh mahsus, boleh kita pegang Allah. Allahu Akbar. Dia dah, itu dalam tasbih lah tu, tasbih. Tasbih Allah dengan makhluk dari beberapa sudut. Sudut apa pun ada tasbih dia. Dia kata tidak mesti ada qadrul mushtarak antara Allah dengan makhluk. Tasbih lah tu. Jelas itu tasbih. Dia nafi, tak apa menurut dia. Jadi jangan heran kalau kita boleh mendengar kalam nafsi Allah yang tak bersuara, tak berhuruf. Itulah Asy'ariyah
mengatakan bahawa Nabi Musa mendengar kalam Allah Ta'ala. Maksud Nabi Musa mendengar kalam Allah ataupun wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa, Allah Ta'ala kallama. Di sini kan kallama. Kallama di sini kan maknanya taujihul kalam ilal ghair. Itu kallama. Itu makna taklim. Makna taklim mentaujihkan kalam kepada ghair. Ada mukhatab dia. Tapi jangan kita faham ikut hukum adat. Kalau kita faham ikut hukum adat, dengar suara lah. Lepas tu Mu'tazilah kata Allah ciptakan suara dan bunyi pada pokok. Maturidiyah kata Allah ciptakan bunyi dan suara di udara. Ada sebahagian ulama' syarah kata Allah ciptakan bunyi juga suara. Sebahagian pendapat kita kata mudah saja. Allah Ta'ala berkuasa, maha berkuasa untuk memperdengarkan, untuk bertaklim dengan Nabi Musa tanpa suara, tanpa huruf. Tak boleh terima. Kau tak boleh terima bukannya berarti akidah kena ikut kepala otak kau. Kau tak boleh terima ke, boleh terima ke? Kita meyakini Allah Ta'ala singkapkan hijab Nabi Musa, berlakulah taklim antara Nabi Musa dan Allah Ta'ala. Kaifiat dia macam mana? Wallahu a'lam. Minta maaf pengikut-pengikut geng-geng tu. Ni saya punya, bukan saya lah. Apa yang kami dah bincang bersama ustaz-ustaz yang Asy'ariyah lah. Bukan korang bukan Asy'ariyah, tapi korang ada torik lain. Jadi jangan kita, asal kita akal tak boleh faham je, kita claim akal tak boleh faham. Sebenarnya adat dia, bukan akal tu. Adat. Dia perasan kata akal. Dia belum terlepas lagi daripada belenggu adat. Mana boleh dengar tak dengar suara huruf? Tak logik. Itu kau tak, masih lagi dibelenggu oleh hukum adat. Allah kata dalam Quran, ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijab au yursilar rasula. Tidaklah Allah Ta'ala tu berbicara dengan manusia melainkan wahyan. Au min wara'i hijab au yursilar rasula. Ini nas Quran. Allah kata 3 cara saja yang Allah Ta'ala, tapi kita tak nafikanlah, mungkin ada cara lain, tak nafi. Tapi inilah yang Allah sebut. Sebab apa? Ma kana li basyarin illa. Bila illa jatuh setelah ma nafi, maka itu saja. Taukid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La nafi. Illa jatuh selepas la. Siapa belajar nahu, belajar balaghah, dia faham. Jadi Allah kata ma kana li basyarin an yukallimu illa wahyan. Illa jatuh setelah ma nafi, maknanya 3 ni saja yang kita fahamlah. Jadi Allah kata wahyan, illa wahyan, wahyu. Sampaikan wahyu. Wahyu ada 3 jenis wahyu lah, boleh baca mukadimah Sahih Bukhari macam mana Bad'il Wahyi punya kitab dengan syarah dia lah. Terbaik Fathul Bari Ibn Hajar Asqalani. Kemudian min wara'i hijab, di sebalik hijab. Di sebalik hijab ni kita tak faham kaifiat dia apa. Kita takkan faham kaifiat dia apa. Macam-macam ulama syarahkan min wara'i hijab. Antaranya Nabi di Mi'raj, satu pendapat kata Siti Aisyah mengatakan min wara'i hijab. Siti Aisyah mengatakan Nabi di Mi'raj cakap dengan Allah min wara'i hijab. Kemudian yusilar rasulah, diutuskan satu utusan, biasanya malaikat Jibril. Jadi yang pertama dengan yang ketiga, iaitu secara wahyu ataupun diutuskan utusan, itu jelas. Min wara'i hijab ni tak jelas macam mana, tapi ada hijab lah. Okey. Sekarang ni Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Asy'ariyah mengatakan, sebahagianlah walaupun sebahagiannya, tapi majoriti Asy'ariyah mengatakan bahawa maksud Nabi Musa ini dia kalimullah. Dia kalimullah. Jadi bila dia kalimullah, dia tak sama dengan yang lain-lain. Kalau tak, apa bezanya Nabi Musa dengan nabi-nabi yang lain? Jadi sebab Nabi Musa ini kalimullah, maka disingkapkan hijab. Allah kata min wara'i hijab, maka untuk Nabi Musa disingkapkan hijab. Begitu juga kita nanti di syurga disingkapkan hijab. Itu saja yang Asy'ariyah fahamlah. Ada lagi pendapat banyak lagi. Itu yang kami faham dan ambil daripada Asy'ariyah. Min wara'i hijab, Nabi Musa disingkapkan hijab. Bila disingkapkan hijab, berlakulah taklim di situ, dan kaifiatnya kita tak tahu macam mana. Tapi Nabi Musa dah tentulah dia mendengar kalam Allah, walaupun tetap tak bersuara, tetap tak berhuruf. Tetap tak bersuara, tetap tak berhuruf. Allah Maha Kuasa untuk memahamkan Nabi Musa tanpa suara, tanpa huruf.
Kalau Allah Ta'ala tak boleh, mesti kena cipta suara huruf atau macam mana, itu maknanya masih terbelenggu dengan hukum adat. La ukushifal annal hijab wa sami'nahu. Kalau disingkatkan hijab, kita akan mendengarnya. Macam mana? Wallahu a'lam, tunggu sendirilah nanti. Dah di syurga nanti bercakap apa ni dengan Allah Ta'ala, tahulah macam mana. Ingat, tanggalkan hukum adat itu. Tanggalkan pakaian awam, tanggalkan hukum adat. Fahasiluhu annal alfaz hazihi tadullu alal ma'na. Hasilnya ialah sesungguhnya lafaz-lafaz itu, lafaz-lafaz ini, iaitu ayat Quran lah, tadullu alal ma'na, menunjukkan atas makna, satu makna. Wa hadzal ma'na musawil lima yufhamu minal kalamil qadim al-qa'im bi zatihi ta'ala. Dan makna ini sama dengan apa yang difahami daripada kalam qadim yang qaim pada zat Allah Ta'ala. Fahrus ala hadhil farqi, maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh. Fahrus ni maksudnya hirs ni sangat-sangat ingin. Maksudnya maksudnya disuruh kita betul-betul ambil tahulah di sini. Ala hazal farqi fa innahu yaghlatu fihi katsirun. Kerana tahulah perbezaan ini kerana ramai yang tersalah. Wa yusamma kullun minas sifatil qadimah, dan dinamakan semua daripada sifat-sifat yang qadim wal alfaz dengan lafaz-lafaz asy-syarifah, lafaz yang mulia iaitu Al-Quran lah. Qur'anan wa kalam Allah, Quran dan kalam Allah. Illa annal alfaz asy-syarifah makhluqatun maktubatun fil lauhil mahfuz. Melainkan sesungguhnya lafaz-lafaz yang mulia itu Al-Quran lah, makhluqatun diciptakan, maktubatun ditulis fil lauhil mahfuz, di lauhul mahfuz. Nazzala bihal Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an nuzilat fi lailatul qadri, setelah diturunkan pada malam Lailatul Qadar, fi Baitul Izzah, di Baitul Izzah, mahallun fi sama'id dunya, suatu tempat di langit dunia. Kutibat fi suhufin wa wudi'at fihi, ditulis di mushaf-mushaf ataupun lembaran-lembaran, wa wudi'at fihi, dan diletakkan padanya. Qila, ada qil mengatakan, biasanya kalau qil ni sirat tamrid, maknanya sirat tamrid menunjukkan pendapat yang dhaif. Sirat tamrid maksudnya dia digunakan dalam bentuk mabni majhul. Qila, yuqalu, nuqila, zukira, ruwiya, yuqalu, yurwa, itu semua ala mabni maf'ul atau mabni majhul, maka dia memberi makna sirat tamrid, iaitu qaul yang dhaif. Qila nuzilat fi Baitul Izzah daf'atan wahidah. Ada qil mengatakan bahawa diturunkan di Baitul Izzah dengan daf'atan wahidah, dengan sekaligus. Summa nuzilat alaihi sallallahu fi 20 sanah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun. Wa qila fi 23. Ada qil mengatakan 23 tahun. Nabi kan menjadi nabi lebih kurang 23 tahun. Wa qila fi 25, ada qil mengatakan 25 tahun. Wa qila kana yanzilu fi Baitil Izzah fi Lailatul Qadri bi qadri ma yunazzalu kulla sanatin. Ada qil mengatakan diturunkan ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar dengan kadar apa yang akan diturunkan bagi setiap tahun. Walam yanzil fi Baitil Izzah dafa'atan wahidah, tidak diturunkan pada Baitul Izzah dengan sekali turun. Wallazi nuzila alaihi sallallahu alaihi wasallam al-alfaz wal ma'na, dan yang diturunkan kepada Nabi SAW ialah lafaz dan makna sekali. Wa qila nuzila alaihi al-ma'na faqat, ada qil mengatakan diturunkan makna sahaja. Wa ikhtalafa al-qailun bihaza, ulama khilaf dengan masalah ini. Wa qala ba'duhum abaran nabiy anil ma'na bi alfaz min indihi, ada sebagian ulama mengatakan Nabi yang mengibaratkan, maksudnya membuat lafaz daripada makna yang diturunkan itu dengan lafaz-lafaz daripada Nabi sendiri. Dan ini dah macam hadis qudsi pula dah. Wa qila allazi abara anha Jibril alaihi salam, ada qil mengatakan Jibril yang membuat ibarat-ibarat kepada makna yang diturunkan itu. Wa tahqiq annaha nazalat lafzan wa ma'nan, qaul yang tahqiq mengatakan bahawa diturunkan dalam bentuk lafaz dan makna sekali.
Wabil jumlah, kesimpulannya fasifatul qa'imatu bizatihi ta'ala qadimatun. Secara kesimpulannya, secara keseluruhannya, sifat yang qaim pada zat Allah Ta'ala itu qadim, laisat biharfin wala sautin, bukanlah daripada huruf dan suara. Wa istashkala al-mu'tazilah wujuda kalamin ghairi hurufin. Mu'tazilah iskal. Dia iskal tahu istishkal maksudnya membuat apa istilah dia tu tak masuk dah. Atau mempertikaikanlah, mempertikaikan wujud kalamin ghairi hurufin, tentang wujudnya kalam tanpa huruf. Mana boleh kalam tak ada huruf? Ini Mu'tazilah. Fa ajaba ahlus sunnah, maka ahlus sunnah menjawab. Al-Sunnah menjawab bi anna hadisan nafsi kalamun. Sesungguhnya hadisun nafs adalah satu kalam yang takallamu bihi syakhsu, yang mana seseorang itu bercakap dengannya fi nafsihi, dalam dirinya, min ghairi harfin wala sautin, tanpa huruf dan suara. Faqad wajada kalamun min ghairi harfin wala sautin, sungguh terdapat kalam yang bukan daripada huruf dan suara. Walaysa muradu ahli sunnah tashbiha kalamihi ta'ala bihadisin naf, tetapi bukanlah maksud ahli sunnah di sini untuk menyamakan kalam Allah Ta'ala dengan hadisun nafs bagi manusia, iaitu cakap dalam hati. Hadisun maksudnya cakap dalam hati. Lianna kalamahu ta'ala qadimun wa hadisun nafsi hadisun, kerana sesungguhnya kalam Allah tu qadim, hadisun nafsi, cakap dalam diri manusia itu hadis. Bal muraduhum ar-raddu alal mu'tazilah, tapi maksud ahli sunnah di sini hanya untuk menolak pendapat Mu'tazilah fi qaulihim, pada pendapat mereka yang mengatakan la yujadu kalamun min ghairi harfin wala sautin, iaitu tidak wujud kalam yang tanpa huruf dan tanpa suara. Okey. Jadi bila sekejap Yuran ni. Habis? Yuran untuk bulan April lah. Ada supaya online? Boleh je mana? Standby je dulu. Kalau dia kata bayarlah 2 orang terus 90%. Okay. Hi baby. Yang apa? Okey. Panjang juga ibarat dia. Yang pertama tentang kalam Allah. Okey. Jadi di sini nanti dia akan terangkan lagi lah. Jadi kita faham di sini kalam ada 2 jenis. Kalau yang kata 4 tu, itu pembahasan antara ulama-ulama lah. Kita orang awam kalam 2 jenis je, iaitu kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam lafzi itu ialah Al-Quran. Adalah Al-Quran, apa yang tertulis dalam mushaf ataupun apa yang kita baca, apa yang dihafal oleh hafiz-hafiz Quran, itu namanya kalam lafzi. Adapun kalam nafsi itu adalah sifat yang qadim, yang qaim pada zat Allah Ta'ala. Jadi di sini ulama syarah mengatakan bahawa jadi kalam di sini adalah lafaz yang mushtarak. Kalam adalah lafaz yang mushtarak. Mushtarak itu maknanya satu perkataan 2 makna yang hakiki. Lafaz mushtarak tu maknanya satu lafaz tapi ada beberapa makna yang hakiki, bukan majazi, hakiki. Jadi di sini ada 2 makna yang hakiki. Satu, kalam yang bermakna kalam nafsi, iaitu sifat Allah yang qadim, yang qaim pada zat Allah Ta'ala. Yang kedua, makna hakiki juga, iaitu kalam lafzi, iaitu lafaz. Lafaz Al-Quran, lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran lah yang kita baca, yang kita tulis, yang tertulis di mushaf yang kita baca, dan juga yang dihafal oleh hafiz-hafiz Quran. Okey. Dia punya sedikit sejarah dia cerita kat sini lah. Maknanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin mentanjiskan apa yang dia nak, apa yang dia kehendaki lah dalam iradah dia, bersesuaian dengan ilmu dia, maka antara makhluk yang pertama dicipta, antara makhluk yang pertama yang Allah cipta, iaitu qalam, pen. Awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ini bukan kalam, ini qalam, pakai qaf. Kalam ni pakai kaf. Qalam maksudnya pen, tapi bukan macam pen kita ni. Satu makhluk yang berbangsa nurani, yang di arasnya yang besar lah.
Maka Allah perintahkan supaya pen ini menulis di Lauhul Mahfuz. Tulis apa? Tulis segala apa yang akan terjadi mulai saat itu sampailah kiamat. Ada yang mengatakan sampai bila-bila. Sebab dalam syurga pun ditulis apa yang kita nak buat. Jadi apabila pen tadi menulis di Lauhul Mahfuz, saya tak nak sebut qalam, nanti kan keliru sebab kita bahas sifat kalam. Nanti saya sebut qalam dengan kalam dia pening. Jadi saya sebut pen. Pen yang special itulah makhluk Allah ni. Jadi pen itu menulis di Lauhul Mahfuz apa yang akan terjadi, dan termasuk yang dituliskan di Lauhul Mahfuz itu ialah mushaf-mushaf, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Tertulis dalam bentuk tulisan. Jadi Al-Quran yang 30 juzuk itu sudah pun tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka bermulanya di situ, maka itu dipanggil kalam lafzi. Itu kalam lafzi dah. Pasal apa? Dia sudah berpindah. Bukan berpindah maksudnya akan pindah kan, intiqal pula dah. Bukan berpindah maksudnya apa yang Allah kehendaki untuk Allah sampaikan kepada manusia itu, maka ditulis dalam bentuk lafaz di Lauhul Mahfuz. Termasuklah Zabur, Taurat, Injil, Mushaf dan sebagainya. Termasuk Al-Quran. Kemudian okay, di sini ada khilaf lah, tapi yang kita tahu Lailatul Qadar kan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sepakatlah ulama kata doa merujuk kepada Al-Quran surah tu. Okay, Lailatul Qadar bila? Khilaf. Ada yang kata Lailatul Qadar tahun ketika Nabi nak terima wahyu yang pertama Iqra tu di Gua Hira itu, pada tahun itulah Lailatul Qadar tahun itu diturunkan. Bermakna Lailatul Qadar itu sudah ada semenjak belum diwajibkan puasa lagi, sebab puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah berarti setelah 15 tahun Nabi menjadi Rasul, baru diwajibkan puasa. Di Madinah sana tahun Hijrah yang kedua baru diwajibkan puasa. Jadi dalam bulan puasa kan ada Lailatul Qadar kan. Tapi sebenarnya Lailatul Qadar tu sudah ada semenjak sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi lagi lah, kalau ikutkan dia punya logik dia. Iaitu Allah Ta'ala memerintahkan Jibril menurunkan daripada Lauhul Mahfuz sebanyak 30 juzuk sampai ke Baitul Izzah di langit dunia. Sampai ke Baitul Izzah di langit dunia. Di mana wallahu alam, tapi di langit dunia. Langit dunia ni maknanya kalau kita tengok bintang-bintang di langit ni kan. Pada waktu malam kita tengok bintang-bintang di langit, itu semuanya di bawah langit pertama. Di bawah langit pertama. Langit pertama tu yang menutupi ataupun yang meliputi semua bintang-bintang langit yang pertama. Maka di langit yang pertama itu, kalau dalam peristiwa Mi'raj tu kan ada Nabi Adam kan, Nabi jumpa Nabi Adam. Di situ langit pertama dan di situ ada Baitul Izzah. Jadi diturunkan sebanyak 30 juzuk bagi satu qaul, itu yang masyhur lah. 30 juzuk diturunkan sekaligus. Ada yang kata diturun dalam bentuk makna, ada yang kata diturunkan dalam bentuk lafaz, itu khilaf. Ada yang kata 30 juzuk, ada yang kata setiap tahun dengan kadar apa yang nak diturunkan, ada khilaf. Kita ambil satu qaul, turun 30 juzuk ke Baitul Izzah. Kemudian daripada Baitul Izzah itu diturunkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, satu ayat, dua ayat, satu surah, dua surah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Begitu juga dengan direct daripada Allah pun ada, ataupun melalui loceng yang gemerincing itu dalam bab ulumul Quran yang dibahaslah, ataupun dalam syarah Bukhari kitab Tambadul Wahyi itu Imam Ibn Hajar diterangkanlah dalam syarah Fathul Bari. Tak nak bahas di sini. 3 cara penurunan wahyu itu, maka diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama lebih kurang 23 tahun lah. Ada yang kata 25 tahun, ada yang kata 20 tahun, ada yang kata macam lah. Okay, yang kita tahu sepanjang Nabi menjadi Rasul itu diturunkan wahyu kepada dia sedikit demi sampailah semua yang terakhir semuanya diturunkan. Jadi yang diturunkan ini itulah, adakah Jibril datang ajar dan lafaz dengan makna atau makna saja Nabi ibarat, ataupun Jibril yang mengibaratkan, tu yang saya baca tadi itu khilaf. Yang masyhur, yang tahqiq kata Jibril turunkan lafaz dan makna. Sebab apa? Kita ada 3 dalam bab ni. Satu kalam Allah Ta'ala berupa Al-Quran. Kemudian kita ada hadis kursi. Kemudian kita ada hadis nabawi. Jadi satu pendapat mengatakan Al-Quran itu lafaz dan makna daripada Allah. Kalau hadis kursi, lafaz makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Makna dari Allah, lafaz daripada Nabi. Dan hadis Nabawi ini makna dan lafaz daripada Nabi. Itu salah satu pendapat.
Kalau ada pendapat lain, boleh bacalah dalam Ulumul Quran. Jadi itu namanya kalam lafzi, dan dia adalah makna hakiki daripada kalam yang mushtarak. Kalam yang mempunyai lafaz yang mushtarak, satu kalam nafsi Allah, satu kalam lafzi yang diturunkan yang saya cerita. Jadi apa yang diturunkan ini dalam bentuk lafaz ataupun bacaan, maksudnya kita qiraah ataupun kitabah, ataupun hafazah, maka makru ataupun mahfuz ataupun maktub yang ditulis itu, maksud makna bagi apa di sebalik lafaz itu. Makna di sebalik lafaz yang diturun itu adalah menunjukkan dalun, makna menunjukkan kepada makna sebahagian, bukan semua, sebahagian makna kalam nafsi Allah yang merupakan sifat yang qadim, yang qaim pada zat Allah Ta'ala. Dan kalam ni ta'aluk dia dalalah. Nanti kita sambung lagi. Kat situ boleh faham kot. Jadi qaul yang mengatakan bahawa kalam Allah, ada qaul kata kalam Allah yang sifat yang qadim, yang qaim bizat itu makna hakiki. Al-Quran lafaz yang diturunkan itu makna majazi. Ada yang terbalik kata kalau lafaz Al-Quran kalam Allah itu makna hakiki, sifat kalam Allah itu makna majazi. Itu dua-dua qaul dhaif. Yang tahqiqnya adalah lafaz yang mushtarak, iaitu dua-dua makna hakiki, iaitu kalam nafsi yang sifat yang qadim, yang qaim pada zat Allah Ta'ala, dan kalam lafzi iaitu lafaz yang munazzal, iaitu Al-Quran. Okey, kemudian dibahas tadi kan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari kalam, mana ada kalam yang tanpa suara, tanpa huruf. Maka kita Ahli Sunnah jawab, contohnya kalam nafs, hadisun nafs. Hadisun nafs ni saya dah bahas semalam kan, orang tanya pasal lintasan dalam hati tu kan. Maknanya kita cakap dalam hati kan, kita cakap dalam hati. Jadi kita bercakap dalam hati, ada suara, ada huruf ke? Tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi kalau hadisun nafs, cakap dalam hati manusia pun tak ada suara, tak ada huruf. Jadi adakah kalam Allah, kita menafikan kalam Allah tak ada suara, tak ada huruf, itu mustahil. Begitu. Tapi jangan kata maknanya sifat kalam Allah itu sama macam hadisun nafs manusia, tidak, bukan. Hadisun nafs manusia ni pun, itu pun arad. Benda itu arad. Kalam ni kalam sifat yang qadim, arad bukan qadim. Arad wasful wujudi ba'dal adam. Itu wasful wujudi. Dia tapi wasful wujudi al hadis. Wasful wujudi yang hadis. Itu arad. Jadi hadisun nafs tu arad. Jadi kalam Allah bukan arad, dia sifat yang qadim, yang wujudi, yang qadim. Jadi cuma nak memahamkan je, nak menolak Mu'tazilah kata, dia kata tak boleh fikir kalam tak ada suara, tak ada huruf. Mana boleh. Tapi Asy'ariyah kata dah kecakap dalam hati pun tak ada suara, tak ada huruf. Jadi kalau nak dikiaskan pun maknanya kita ni pun ada kalam nafsi juga, ada kalam lafzi. Jadi asalnya kalam nafsi, benda yang kita nak cakap tu dah ada dalam diri kita. Dia memang susah nak faham ni kalam nafsi ni, apa maksud kalam nafsi. Tapi ini takribul fahmi lah. Takribul fahmi sekadar nak memahami saja bukan sebenarnya ni sekadar nak memahami saja. Jadi kita boleh bercakap bahasa Melayu. Ini sekadar memahami, jangan salah faham. Kita boleh bercakap bahasa Melayu. Kenapa kita boleh bercakap bahasa Melayu? Sebab ada sifat kalam dalam diri kita kan. Boleh cakap bahasa Hindu kan? Boleh cakap bahasa Tamil, boleh cakap bahasa Cina, boleh cakap bahasa Rusia. Mungkin ada orang boleh, ada orang tak boleh kan. Orang Rusia boleh lah cakap. Pasal apa? Dia ada sifat kalam dalam diri dia yang boleh bercakap Rusia. Dalam sifat kalam dalam diri dia boleh cakap Tamil, boleh cakap Cina. Kita ada sifat kalam yang boleh kita cakap Melayu. Jadi sebab tu kita hanya boleh cakap Melayu saja. Lafaz yang keluar mungkinlah boleh bahasa Arab sikit, boleh bahasa Inggeris sikit kan. Mungkin sikit-sikit boleh India, boleh Cina, mungkin boleh sikit, mungkin yang ada yang pakar bahasa, mana adalah dalam diri dia. Itu contoh saja, bukan nak kias. Maknanya itu yang kalam yang dimaksudkan tu. Maknanya ada satu sifat, ada satu kuwah, ada satu malakah dalam diri kita untuk kita boleh bercakap. Orang bisu pun boleh bercakap. Betul.
Tapi dia bercakap tak guna suara, tak guna huruf. Orang bisu dia buat bahasa isyarat. Betul? Orang bisu dia buat bahasa isyarat. Jadi dia pun berkomunikasi juga. Sebab dia ada kalam dalam diri dia, dia nak sampaikan kepada hadis nafsi macam kalam nafsani. Saya tak pasti sekarang ni. Okey. Sekarang ni tentang Tariq Pada'i itu, dia ada pecahkan kepada 4. Kalam nafsi, kalam nafsani, kalam masdari dan hasil bil masdari. Semua saya dapat macam-macam versi. Saya tak tahu mana satu yang murad Pada'i yang sebenar. Saya dah tanya dengan Baba Lee Sekam, bincang dengan Ustaz dia Langgar pun, bincang dengan beberapa, adalah yang asatizah yang pro and kontra lah, yang sokong Pada'i dengan yang menentang Pada'i. Saya tengah-tengah, sokong pun tidak, menentang pun tidak. Cuma saya nak faham betul-betul dulu apa murad Pada'i sebenarnya, beza antara kalam nafsi dan nafsani. Sebab kalau ulama Imam Amidi misalnya menggunakan kalam nafsani sama macam kalam nafsi. Kami cari kalam nafsani itu, saya puas belik bila datang saya sampai kepada saya tentang pembahagian kalam kepada 4 ini, nafsi, nafsani, masdari, hasil bil masdari itu. Kami bincanglah antara ustaz-ustaz nak cari mana datangnya punca. Minta dalil, dia orang tak bagi. Jadi saya cari, tapi apa yang hasil yang saya baca lah, bukan saya baca semua, hasil lah yang saya baca. Dalam Abkarul Afkar Imam Amidi misalnya, ataupun dalam Ghayatul Maram Imam Amidi dan ulama-ulama lain, Taftazani, bagi mereka nafsi dan nafsani sama. Tapi saya tak tahu di mana beza dia, saya tak pasti. Jadi hadis sunnaf ini kita tak kata kalam nafsi. Tapi tak tahulah kalau Pak Da'i mengatakan itu, saya tak pasti. Sebab satu, saya tak mau menyampaikan Tariq Pak Da'i ni sebab saya sendiri tak faham apa yang Pak Da'i maksudkan. Dengar daripada murid-murid dia macam-macam versi. Tak tahulah murid dia yang mana satu, sebab kami tanya Baba Lee anak murid ayah dia kan. Jadi dia kata apa yang dia faham daripada ayah dia begini. Lepas tu si Ustaz dia Langgar pula, dia kata apa yang dia faham begini. Lepas tu ada kata Ustaz dia tak faham apa yang Baba Pada'i maksudkan. Ustaz dia kata dia belajar daripada anak murid Pada'i, mestilah dia faham. Itu mulalah bergaduh. Sampai tahap saya tengok dah macam sebahagian pengikut dua-dua side ni ada yang saling menyesatkan, saling mengkafir. Itu tak sihat lah. Itu tak sihat. Saya tak campur dalam bab ni. Saya nak biar ada orang yang betul-betul faham murad Pada'i kalam pecah 4 itu. Okey, baru kita boleh bincang. Kami masih mencari dan menunggu siapa yang boleh menerangkan murad Pada'i yang sebenar. Apa beza kalam nafsi, apa beza kalam nafsani, apa masdari dan hasil bil masdari. Kalam masdari itu apa yang saya faham ni, bercakap masdari. Dan Allah bercakap ke, itu masalah dia. Apa maksud masdari dia, nak tahu maksud sebenar masdari dia. Kalau hasil bil masdari, kita kata kalam lafzi, okey. Kalau hasil bil masdari itu kalam lafzi. Antara yang saya tak pasti, saya boleh kata mungkin antara tanjizi hadis dengan tanjizi qadim. Beza dia antara 4 itulah, mungkin ada kaitannya dengan kalam nafsi, kalam lafzi, tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Ataupun bagi yang mengatakan ada suluhi qadim, ya suluhi qadim. Sebab ta'aluk sifat kalam ni pun khilaf. Perlu ke tanjizi hadis? Sebab pada amar dan nahi tu nanti dia ada khilaf tu. Mana boleh amar dan nahi tanpa mukhatab. Tapi Aisyah kata tak ada masalah. Itu hanya hukum adat saja. Bila kita nak amar, nahi dan nida, perlu ada mukhatab. Tapi kita boleh kata anak kita belum lahir, kita kata nanti dia nak lahir, bila dia lahir kita nak suruh dia belajar bersungguh-sungguh. Maksudnya sudah ada amar. Bukan amar bermakna taujihul kalam ilal mukhatab. Maknanya asalnya dalam bentuk khabar, nanti bila sudah ada mukhatab baru dibentukkan jadi amar. Lafzi yang menunjukkan amar, bukan makna. Makna itu khilaf, panjang khilaf. Adakah makna iktibar yang 7, amar, nahi, khabar, istikhbar, wa'dun, wa'id, nida, 7 jenis anwa' ini, adakah qadim atau hadis? Adakah nafsi atau idhafi? Adakah pada azali wujud dan lam yazal, ataupun azalan biduni la yazal bidunil azal? Itu khilaf Ibnu Kullab, Imam Syari, Syarastani, Iji, Taftazani, semuanya khilaf. Nak bahas khilaf panjang, saya tak mau orang awam terlibat dengan benda ni. Akhirnya dia pening, dia pun pening lah belajar syairah ni. Aku ke Wahabi lagi bagus.
Ini di sini cukup kita ambil yang untuk orang awam. Kalau tuan-tuan nak bahas tentang tarik padai dan tuan rasa tuan faham betul tuan ni, saya alu-alukan, jom kita bincang. Saya nak tahu, saya tak tolak. Saya nak tahu betul ke murud padai di mana dan sumber dia. Lepas tu saya okey je, tak ada masalah. Sebab tu Wabeli kata sebab tu dipanggil tarik padai, dia tak panggil tarik Asy'ariyah. Kalau tarik Asy'ariyah iyalah. Ini tarik padai, tapi padai Asy'ariyah. Padai Asy'ariyah dia ada ijtihad sendiri dia mungkin. Lepas tu kami nak tahu dulu dia punya sumber dia. So dia punya masdar maraja' dia. Masdar maraja' dia tolong tunjukkan. Sama je lafzi ataupun maknawi lah, tak kisahlah. Maknanya mesti ada mazinnah dia. Mazinnah daripada mana dia ambil kan. Wallahu a'lam. Saya setakat ni saya belum qatai lagi tentang nafsi dan nafsani, masdari, mahasil bin masdari. Saya cuba juga fahamkan, tapi saya tak tahu pemahaman saya tu betul atau tidak. Fahaman saya terhadap tarik pandai betul atau tidak. So bila tanya macam-macam pendapat ada. Wallahu a'lam. Sebab hadis sunnah ni masalah dia walaupun dia tidak bersuara, tidak huruf, tapi dia ada taqaddum ta'akhur tu masalah dia. Masalah hadis sunnah itu ada taqaddum ta'akhur walaupun fin nafsi tetap ada taqaddum ta'akhur. Jadi Allah Taala tidak boleh ada taqaddum ta'akhur. Itu masalah dia. Sebab tu dinafikan. Dinafikan dia kata di sini walaisa murad ahli sunnah tashbihu kalamihi ta'ala bihadisin nafs. Tapi atau dihamalkan kepada kalam nafsani itu, kalaulah kalam nafsani itu qaim pada zat, bagi saya tak boleh lah. Sebab apa? Menyalahi Asy'ariyah. Sebab apa? Kalam nafsani itu dia kalau qaim bizat, maknanya ada taqaddum ta'akhur walaupun tidak ada suara, tidak ada huruf, tetap ada taqaddum ta'akhur. Itu dalam syarah Sanusi, Imam Sanusi sini terangkan walaupun kalam hadis sunnah itu tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi ada taqaddum ta'akhur. Itu kata Imam Sanusi dalam syarah Sughra, Syarah Mulbarahin, Syarah Musannaf. Jadi tak boleh kita nak kata hadis sunnah itu adalah kalam nafsi Allah. Tapi adakah kalam nafsani? Kalau nafsani itu pun kalau di qaim bizat tak boleh juga, pasal ada taqaddum ta'akhur. Bila ada taqaddum ta'akhur di hadis, bila mana boleh qiyamul hawadis pada itu nanti sekejap lagi. Tentang tanjizi sekejap lagi. Ta'alluq kan sekejap lagi. Jadi tak boleh ada taqaddum ta'akhur yang qaim bizat. Dan nafsani itu kan hasil daripada nafsi juga, ditambah alif nun kerana mubalaghah. Jadi apa ni, kalau kita wahdah dengan wahdaniyah, asalnya sama saja, wahdah dengan wahdaniyah, alif nun ditambah atas sabil mubalaghah. Begitu juga nafsi dengan nafsani itu alif nun ditambah hanya ala sabil mubalaghah saja. Sebab tu Imam Amidi tak bezakan antara nafsani dan nafsi. Taftazani pun tak bezakan antara nafsi dan nafsani. Wallahu alam. Nanti bab ta'alluq lepas ni dia jelaskan. Wa dalilu wujubil kalami lahu ta'ala qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dalil wajibnya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala ialah firman Allah Taala wa kallamallahu Musa taklima. Iaitu Allah Ta'ala bertaklim dengan Nabi Musa. Bertaklim, nak cakap apa bertaklim? Tak berani nak terjemah. Kalau terjemah kata berkata-kata, bercakap atau apa, wallahu alam. Kalau Asy'ariyah, maksud taklim Allah di sini kan kallama yukallimu taklim. Taklim dia ada makna kalam, taklim dengan mutaka ataupun takallum. Menurut Imam Abul Hasan Syari, kalam, taklim, takallum sama menurut Imam Abul Hasan Asy'ari. Menurut ulama lain, kalam lain, kalau taklim lain. Taklim taujihul kalam ilal mukhatab, itu taklim. Itu dari segi lughawinya, adakah pada Allah berlaku. Dan ada yang mengatakan kalau taklim itu bukanlah ta'alluq sifat. Sebahagianlah kata, sebahagian pendapat kata taklim itu bukan ta'alluq sifat kalam, tapi ta'alluq sifat kudrah. Ta'alluq sifat kudrah itu menyebabkan bila Allah taklim, maknanya macam mana ilmu lah. Ilmu Allah ta'lim, Allah allama, Allah mentaklim, itu bukan ta'alluq sifat ilmu. Ta'lim itu Allah Ta'ala mengajar manusia, ta'alluq sifat kudrah. Begitu juga taklim, menurut sebahagian pendapat taklim bukan ta'alluq sifat kalam. Kalam ta'alluq dia dalalah. Ta'alluq dia dalalah. Bila dalalah, Allah memberi dalalah dengan sifat kudrah kepada manusia. Itu sebahagian pendapat. Sebahagian pendapat.
Ada memang cakap apa ni, bab kalam ni paling panjang bahasa ni. Kemudian bila kita kata Allah Ta'ala kalam berkata-kata, Baba Ritaudin ditolak. Berkata tak boleh berkata-kata. Kita faham, kami faham berkata-kata dengan berkata tak sama. Berkata-kata dengan berkata tak sama. Berkata itu bercakap. Berkata itu bercakap. Contohnya qala Rasulullah SAW, Nabi SAW berkata, dalam bahasa yang lebih mulia, lebih hormat, kita kata Nabi bersabda lah. Bersabda. Ataupun kalau makna lughawi dia, qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah. Allah telah Abu Hurairah berkata, kan? Qala telah berkata Abu Hurairah. Berkata. Kita tak kata qala Abu Hurairah telah berkata-kata Abu Hurairah. Salah. Jadi berkata-kata dengan berkata tak sama. Kami faham berkata-kata itu ialah memiliki sifat kalam. Jadi berkata-kata itu memiliki sifat kalam. Memiliki sifat kalam maksudnya takallum. Dan kaunuhu mutakalliman itu dalam sifat ma'nawiyah, kaunuhu mutakalliman, adanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kalam. Jadi sebab tu Imam Abu Hasan Asy'ari tak membezakan antara kalam, taklim dan takallum. Abu Hasan Asy'ari tak bezakan. Jadi berkata-kata itu ialah memiliki sifat kalam. Itu kami punya terjemah. Tapi bila kita terjemah sifat kalam, tak bolehlah kata Allah memiliki sifat kalam. Maknanya dah itu namanya sifat itu kalam. Kaunuhu mutakalliman itu maksudnya Allah Ta'ala memiliki sifat kalam. Qiyamnya sifat kalam pada zat Allah Ta'ala. Jadi tidak ada bahasa yang lebih sesuai lagi nak diterjemahkan dengan sifat ma'ani kalam. Maka kita kata kalam Allah Ta'ala berkata-kata, makna lazim. Makna yang melazimi sifat kalam. Bukan makna yang hakiki pada kalam, lafaz kalam itu sendiri menurut sifat ma'ani. Faham? Macam-macam soalan ni. Takdir ini dah bahas qada dan qadar siri 17. Tengok siri 17, semuanya saya dah jelaskan tentang takdir. Tengok siri 17 qada dan qadar. Ini apa pula ni? Wahabi debat, dia kata Allah riyad tapi tak sama dengan makhluk. Serah pada Allah tu, Wahabi tu macam mana? Jap. Wahabi nanti kejap. Ini kita fokus kepada kalam dulu. Nanti ujung sekali saya jawab Wahabi. Waqad asbata li nafsihi kalaman. Sungguh Allah Ta'ala telah mengisbatkan bagi zatnya sifat kalam. Dah. Bukunya mana? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengisbatkan li nafsihi kalaman. Bila kallama, maknanya dah tentulah orang yang taklim mesti ada sifat kalam. Jadi di sini Allah tak kata lafaz kalam itu sebab apa? Kalau dalam Al-Quran Allah kata hasta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah. Tapi itu bukan makna kalam nafsi, itu makna kalam lafzi. Apabila mendengar apa? Mendengar Allah suruh Nabi memperdengarkan kepada orang kafir, orang musyrikin yang ditahan itu mendengar kalam Allah, maksudnya mendengar Al-Quran. Hatta yasma'a kalam Allah itu iaitu kalam yang merujuk kepada kalam lafzi Quran. Kemudian lafaz takallum, lafaz takallum tu yang saya jumpa setakat ni lah. Dalam surah Amma tu kan. La yatakallamun. La yatakallamun tu dirujuk kepada manusia. Ketika manusia berada di padang mahsyar, mereka itu illa man azinalahur rahman, kan? La yatakallamuna illa man azinalahur rahman. Yatakallamun itu lafaz yatakallamun dinisbahkan kepada manusia. Kalau Allah banyak guna taklim. Kallamallahu Musa taklima. Kemudian ma kana li basyarin an yukallimuhullah. Yukallimu tu maknanya kallama, yukallimu taklim juga. Sebab tu di situ ada kalam, ada taklim, ada takallum. Jadi di situ panjang perbahasan dia. Cuma yang wajib di sini, kita wajib beriman Allah ada sifat kalam. Dan di sini kan dalil dibagi pun dalil sam'i. Dalil sam' maksud di sini dalil naqli, dalil Quran.
Dia memang kalau dalam Asy'ariyah ada pembahasan tentang dalil mana yang lebih aqwa antara akli dan nakli. So bagi sifat sama' basar kalam, yang aqwanya, yang dalil yang lebih kuat itu dalil nakli. Bukan bermakna dalil akli tak ada. Akli sekadar mengatakan bahawa kalaulah Allah tak bersifat dengan sifat tersebut, pasti dia bersifat dengan sifat lawannya. Itu pun ada iskal juga. Maknanya kalau Allah tak sama' basar kalam, mestilah Allah Ta'ala pekak, buta dan bisu. Tapi ulama kata tak lazim. Tak lazim secara akal lah mengatakan kalau tak ada sifat kalam berarti mestilah bisu. Tak ada sifat sama' mestilah pekak. Tak ada sifat basar mestilah buta. Tak mesti. Tak mesti. Tapi itu antara dalil akli. Sebab tu dalil akli itu agak lemah dalam bab sifat idrak ni, sama' basar kalam. Jadi isbat dia dengan dalil nakli. Dan sifat sama' basar kalam ni tak ada kaitan dengan ijad. Tak ada kaitan dengan ijadul alam. Maksudnya Allah Ta'ala untuk mengijadkan alam ini, dia mesti wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayah. 10 sifat ini saja cukup untuk mengijadkan alam. Tanpa sifat sama' basar kalam. Menurut ulama lah, maknanya dalil akli tak perlu pun sifat sama' basar kalam di dalam mengisbatkan kewujudan Allah Ta'ala dengan berdalilkan wujudnya alam. Jadi apabila sudah kita berjaya mengisbatkan kewujudan Allah Ta'ala, menerima Allah Ta'ala, bagi itulah orang musyrikin ketika zaman Nabi dulu, setelah dia menerima Allah Ta'ala, menerima Nabi, menerima Al-Quran, dalam Al-Quran sebut Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha berbicara, maka dia terimalah. Sebab tu dalil nakli itu lebih kuat. Wal kalam yata'allaqu bima yata'allaqu bihil 'ilm minal wajib wal jaiz wal mustahil. Adapun sifat kalam, dia bertakluk seperti mana bertakluknya sifat ilmu daripada perkara yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Lakin ta'alluqul 'ilm biha ta'alluqul inkishaf. Akan tetapi ta'alluq sifat ilmu itu ialah ta'alluq inkishaf. Jadi wajah ta'alluq ilmu itu inkishaf ataupun ihatah. Bimakna annaha munkashifatun lahu ta'ala bi'ilmihi. Dengan makna sesungguhnya ia tersingkap bagi Allah Ta'ala dengan ilmunya. Wa ta'alluqul kalam biha ta'alluqud dalalah. Ta'alluq kalam di sini adalah ta'alluq dalalah. Dalalah itu ialah, kalau menurut ilmu mantik, maksud dalalah tu ma fuhima min syai'in ma fuhima syai'un min syai'in akhar. Apa yang difahami daripada sesuatu yang difahami daripada sesuatu yang lain. Kabut juga nak sebut. Dalalah itu sesuatu yang difahami daripada sesuatu yang lain. Itu namanya dalalah. Jadi di sini ta'alluq dia ta'alluq dalalah, maksudnya ta'alluq maksudnya kita kata memberi faham lah. Annahu law kushifa 'annal hijab wa sami'na al-kalam al-qadim la fahimnaha minhu. Dengan makna sesungguhnya kalaulah disingkapkan hijab, kita akan dengar kalam Allah yang qadim dan kita akan faham daripadanya, memahaminya daripadanya. Di sini dia tak sebut ta'alluq tanjizi ke, dia tak sebut. Okey. Ada khilaf panjang dalam sifat kalam. Jadi ulama kata yang sepakat tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Jadi dalalah itu sudah pun sorry. Tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Jangan cut tadi, ambil yang tadi ustaz ni kata ta'alluq kalam tanjizi hadis. Yang sepakatnya tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Sebab apa? Dalalah tu sudah qadim. Sifat kalam qadim, ta'alluq dalalah, ta'alluq pun qadim. Ta'alluq dia tanjizi qadim. Sebab apa? Tak mungkin dalalah tak ada dalalah, lepas tu baru dalalah tak boleh difahami. Jadi oleh kerana ta'alluq dia dalalah, maka tanjizi qadim. Okey, isu dia sekarang ni bila kallamallahu Musa taklima, ataupun bila Allah Subhanahu Wa Taala kan dalam alam roh kan. Dalam Al-Quran, bila kita baca Al-Quran, ada kan Allah Ta'ala tanya pada semua roh-roh, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, roh jawab. Kemudian Allah Ta'ala kata kat malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak buat khalifah di muka bumi. Malaikat jawab pula kan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, adakah engkau nak buat makhluk yang akan menumpahkan darah, buat kerosakan? Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah kata aku lebih tahu apa yang kau tak tahu kan.
Dalalah dengan dilalah boleh baca dua. Masyhur dilalah. Masyhurnya dilalah, tapi menurut Syekh Zakaria Ansari, Syekhul Islam Syekh Zakaria Ansari, dia kata yang fasih adalah dalalah. Itu saya terikut-ikut Syekh Zakaria Ansari lah, sebab dia kata yang fasih itu yang sebenar dalalah, tetapi masyhur dilalah. Syekh Said Fudah pun guna dilalah. Ramai guna dilalah, tapi Syekh Zakaria Ansari kata yang tahqiq, yang fasih itu dalalah. Tapi saya terikut-ikut Syekh Zakaria Ansari, dalalah. Terpulang dilalah, dalalah boleh. Itu Syekh Zakaria Ansari kata yang fasih dalalah. Terpulanglah. Masyhur dilalah. Saya mula-mula pakai dilalah, lepas tu tukar dalalah. Dah terbiasa pakai dalalah. Jadi apa tadi? Okey, ta'alluq. Jadi oleh kerana maknanya Allah Ta'ala ta'alluq dalalah. Okey, dalalah ni untuk Allah sendirilah, dah tentulah qadim. Kemudian dalalah untuk manusia. Manusia ni kan, manusia ni baru dalam ataupun makhluk lah. Al-Quran itu sendiri kan. Allah bercakap tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian antara syaitan kan, Allah Ta'ala kata dekat iblis kan, ma mana'ta antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang melarang kau daripada sujud terhadap kepada apa yang aku ciptakan dengan titik. Kemudian apa ni, Allah kata uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Nabi Adam kan, itu semua kan amar tu. Uskun anta, duduk tinggallah engkau dengan isteri kau dalam syurga. Dan Nabi Musa lagi, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada pada tangan kanan kau wahai Musa. Qala hiya asaya aw tawakkau fiha ila akhirih ayat. Okey. Limanil mulkul yaum, di akhirat nanti kan. Jadi itu, adakah itu benda itu hanya sekadar ikhbar saja ke memang berlaku hakikatnya, maknanya ada dialog di situ, bukan monolog. Itu memang itu agak susah sikit nak difahami. Itu ada khilaf banyak. Jadi kalaulah benda itu berlaku secara bil waqi', bil fa'al, benda itu terjadi, maksudnya maknanya kalau Asy'ariyah mengatakan Allah Ta'ala singkapkan hijab, maka berlakulah di situ perbualan tersebut. Kalau menurut Maturidi Allah ciptakan suara, maka terjadilah perbualan. Cuma nanti bila diceritakan dalam bentuk tu, kita baca Quran kan, kita rasa seolah-olah tu dialog, seolah-olah dia dialog antara Allah. Maknanya ada awal, ada akhir, ada cakap berhenti. Itu kan hudus. Jadi mustahil Allah Ta'ala punya sifat hudus. Jadi ada ulama kata itulah tanjizi hadis, katanya itu tanjizi hadis, sifat kalam. Maknanya Allah Ta'ala mentaujihkan kalam. Cuma kaifiat taujih dia itu khilaf. Macam mana kaifiat taujih? Kalau Maturidi menciptakan bunyi dan suara macam Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah singkapkan hijab, memahami kalam nafsi Allah. Kemudian Quran menceritakan dialog itu ikut bahasa manusia. Contoh macam orang bisu kan. Orang bisu dia bercakap sesama sendiri kan. Dia buat macam ni. Si bisu A. Lepas tu si bisu B pun jawab. Lepas tu ada penterjemah kan. Penterjemah pun dia pun terjemah. Dia kata si bisu A berkata kepada si bisu B, kau nak pergi mana? Kemudian si bisu B pun jawab, mana boleh pergi mana-mana ni, PKP kena duduk rumah, tak boleh pergi mana-mana. Si bisu A jawab, bosanlah duduk rumah kan, bila nak habis PKP ni? Si bisu B menjawab, alah sabarlah nanti habislah kot. Padahal si bisu A dan si bisu tak cakap pun, tak berkata-kata pun, tapi penterjemah itu kan menceritakan bahawa si bisu A berkata kepada si bisu C, kau nak pergi mana? Si bisu B jawab begini kan. Jadi Al-Quran itu menceritakan seolah-olah berlaku dialog, tetapi apa pada hakikatnya bil fa'al itu, pada waqi'nya menurut Asy'ariyah disingkapkan hijab. Cuma dicerita kaifiat kita tak tahu macam mana, bila disingkapkan hijab macam mana kaifiat tu tak tahu macam mana, tapi Allah cerita dalam bentuk dialog. Macam mana orang bisu bercakap, tapi yang menterjemahkan tu dia cerita dalam bentuk perkataan. Padahal orang bisu tu tak cakap pun, dia tak keluarkan perkataan pun. Itu contohlah taqribul fahmi.
Tapi yang kata berpegang kepada Allah ciptakan suara bunyi bagi dia ni mukhatab dia dengar, itu pendapat Maturidi, sebahagian Asy'ariyah juga, Abu Ishaq Shifirayani dan yang lain-lain. Kemudian Mu'tazilah pun kata Allah ciptakan kalam. Cuma beza Maturidiyah dengan beza Mu'tazilah, Maturidiyah mengisbatkan kalam nafsi, walaupun dia kata Allah kalam lafzi itu Allah cipta. Mu'tazilah menafikan kalam nafsi, hanya isbat kalam lafzi saja, itu kalam makhluk yang diciptakan. Banyak lagi. Ini Wahabi, Taimiyah, Salaf dan sebagainya. Kalau Salaf pure tidak bahas bab ni. Salaf tidak bahas. Dia hanya amirruha kama ja'at, itu saja salafus soleh yang pure lah. Ini yang buat salaf, sudo salafi, salafiyah, nisbah ni salaf. Dia kata kalam Allah Ta'ala itu lafaz dan hurufnya qaim bizat dan qadim. Itu. Dan Karamiyah pun ada pendapat dia. Ibnu Taimiyah pula lagi pelik pula. Ibnu Taimiyah kalam mana boleh, kalau lafaz dan huruf itu qadim mustahil, kata Ibnu Taimiyah. Tetapi dia hadis, tetapi hadis yang qaim bizat. Wah, boleh pula hadis qaim bizat Allah Ta'ala, boleh, dia ada dalil dia. Lepas tu dia kata hawadis yang Allah Ta'ala tu sentiasa bercakap, bila dia nak bercakap, bila tak nak bercakap. Ini Ibn Taimiyah, itu yang memberi waham tu. Kadang-kadang bila Babari Taudin kata Allah nak bercakap, dia bercakap, kalau tak bercakap, dia tak bercakap, itu sebenarnya membawa waham kepada pahaman Ibn Taimiyah. Saya tak kata dia Ibn Taimiyah, tapi perkataan dia boleh mewahamkan orang. Kita jangan ingat kita cakap, orang semua faham cakap kita. Orang lain boleh salah faham. Sebab apa? Ibn Taimiyah kata Allah nak cakap, tak nak cakap, dia berhenti, kan? Iza uridu an yaqul yatakallama kama syaa bima syaa mata syaa. Banyak Allah bercakap bila nak cakap, bila masa nak cakap, ataupun dia tak nak cakap. Itu Ibn Taimiyah. Itu memberi waham kat situ. Jadi Ibn Taimiyah kata qiyamnya khawadis pada zat. Macam-macam pendapat kalam tu. Saya ada satu kitab bahas tentang sifat kalam sahaja. Itu satu kitab tebal ni, 1 inci tebal je, bahas sifat kalam sahaja. Semua kaul-kaul dalam Islam lah, maksudnya maqalat islamiyin. Maksudnya semua pendapat Mu'tazilah, Karamiyah, kemudian Musyabbihah, Mujassimah, Taimiyah, Wahabiyah, kemudian Asy'ariyah sendiri pun dalam mazhab sendiri pun khilaf. Imam Aduddin Iji pula ada qaul, tapi banyak orang salah faham juga tentang Imam Iji punya Aduddin Iji punya kalam. Sebab Imam Iji kata dia mengisbatkan kalam nafsi Allah tu lafaz dan makna yang qadim. Jadi bila dia kata lafaz yang qadim, itu Imam Bajuri, Imam Syarqawi dalam syarah Syiah ala Syarah Hudhudi dengan Imam Bajuri mengatakan bahawa Imam Kalam Iji itu mengisbatkan huruf dan lafaz yang qadim, itu mustahil. Padahal Imam Iji kata lafaz sahaja, dia tak kata lafaz yang mempunyai huruf dan suara yang qadim. Sebab huruf dan suara qadim itu khilaf dengan maqul lah, itu jelas. Itu benda yang badihi, khilaf dengan maqul. Cuma saya tengok dalam mawaqif dengan dalam kitab mawaqif tu, Imam Iji tak sebut suara dan huruf, dia hanya sebutlah lafaz. Tapi maksudnya lafaz yang bukan lafaz kita, lafaz yang bukan murattab, bukan muallaf, bukan tersusun, maknanya bukan daripada bunyi dan suara, tapi lafaz. Ini maknanya lafaz dengan makna yang layak bagi Allah Ta'ala lah. Itu Imam Iji. Kalau Imam Asy'ari kata tak, makna saja, kalam nafsi itu makna, bukanlah lafaz. Memang khilaf dengan jumhur Asy'ariyah lah. Tapi tak juga dia kata suara dan huruf qadim lah. Itu siapa yang nukilkan. Cuma ulama habis tu, kenapa Imam Bajuri dengan Imam Syarqawi kata macam tu? Ulama besar, muhakkik. Mungkin kalau saya jawab, mungkin itu lazim. Bila kita sebut lafaz, maka lazim daripada kita mendengar lafaz, maka kita akan tahu lafaz tu mesti ada suara, mesti ada huruf. Itulah lafaz. Jadi sebab tu bukan Imam Bajuri dengan Imam Syarqawi nak terus serang Imam Iji. Iji lagi tinggi, lagi hebat. Tapi mungkin sebab dia tak nak orang bila Imam Iji sebut lafaz, jadi bila sebut saja lafaz, lazim bagi lafaz itu kan suara dan huruf. Jadi bila lafaz itu qadim, nanti orang ingatkan Imam Iji isbatkan suara dengan huruf qadim. Itu khilaf badihi, itu benda yang badihi, benda yang daruri, khilaf dengan maqul.
Tak mungkin orang macam Imam Iji tu sebut macam tu. Tapi saya tengok dalam Taftazani syarah, guru dia Iji Taftazani syarah dalam syarah Aqaid Nasafiyah, dia kata dia sebut lafaz, tapi maksud lafaz dia itu bukan lafaz yang murattab, bukan lafaz yang muallaf daripada huruf suara. Lafaz saja, maksudnya lafaz yang bukan macam lafaz kita ni, dengan makna yang layak bagi Allah lah. Itu Imam Iji. Syarastani pun sama, Taftazani pun ada kecenderungan kepada guru dia Imam Iji. Dan yang itulah yang mana yang untuk orang awam itulah kita isbatkan sifat kalam bagi Allah, dalil dia wa kalamullah Musa taklima, selesai. Itu beza Quran dengan sifat kalam Allah dah saya jelaskan tadi. Firanda saya terus teranglah, saya Firanda ni saya baca pun tak nak. Firanda ni dia provoke, dia ni Wahabi madkhali pekat punya. Siapa baca dia boleh goyang. Jangan baca. Tak payah baca. Orang awam tak payah baca. Ini yang tanya saya ulama ni kan. Tak apa, nanti saya malas sebenarnya kalam Firanda ni, saya malas. Sebab apa? Dia orang ni Firanda Wahabi ni dia memahami Asy'ariyah ikut dia punya faham. Dia faham Asy'ariyah ikut dia punya faham. Dan seolah-olah dia lebih faham Asy'ariyah daripada Asy'ariyah sendiri. Itu saya malas nak layan. Kita tak memaksudkan macam tu. Dia kata Asy'ariyah kata macam ni, Asy'ariyah kata tu, Asy'ariyah macam ni. Seolah-olah dia lebih faham Asy'ariyah daripada Asy'ariyah sendiri. Itu saya tak malas nak layan. Terutama Firanda ni. Firanda lagi saya memang tak layan. Tapi tak apa, saya tengoklah, insya-Allah. Boleh jugalah. Sebab apa yang dia nukil tentang Asy'ariyah semuanya kebanyakan tak betul. Kebanyakan tak betul. Dia salah faham. Asy'ariyah sendiri nak faham Asy'ariyah pun makan puluh-puluh tahun. Asy'ariyah sendiri yang kononlah saya kononnya nak bermazhab Asy'ariyah. Saya nak faham Asy'ariyah pun makan tahun. Saya rasa mungkin puluh tahun baru saya boleh faham Asy'ariyah yang sebenarnya. Tiba-tiba Wahabi dia rasa dia lagi faham daripada Asy'ariyah. Itu pasal saya tak suka tengok kalam mukhalif. Terutamanya Wahabi, sebab Wahabi ni kebanyakannya jahil murakkab. Kebanyakannya jahil murakkab dan dia faham apa yang dia nak faham saja. Dan dia yakin dengan apa yang dia faham. Sebenarnya kita tak bermaksud macam tu pun dia claim kata kita kata macam tu. Itu saya malas layan. Saya malas layan Wahabi ni. Tapi saya akan tengok jugalah sekejap lagi. Ni ada yang tanya tentang iyad. Itu saya dah bahas dah tentang mukhalafah lil hawadis. Salafus soleh ada yang sebut yad bila kaif. Kemudian yang kedua, yadun laisa ka aidina. Kemudian yadun kama yaliqu bihi. Okey, kita tak nafikanlah salah, ada salaf yang kata macam tu, kita tak nafi. Tetapi sekarang ni saya dah kata qaul salaf ini hujah ke? Itu yang boleh saya cakap macam ni, mengamuklah Wahabi. Kita ahli sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu yang muttafaq alaih. 4 masadir ini muttafaq alaih. Adapun yang mukhtalafih ada 10. Yang dalil yang mukhtalafih ada 10. Antaranya qaul sahabi. Qaul sahabi tau, bukan qaul salaf, qaul sahabi. Kalau kita kata qaul salaf termasuk sahabi, maknanya kena ada qaul salaf dan qaul sahabi dan salaf. Qaul sahabi itu pun bukan mukhtalafi. Kemudian maslahah mursalah, kemudian amalul ahlil Madinah, kemudian istishan, kemudian istishab, kemudian saddu zara'i, kemudian syara' man qablana, kemudian al-akhzu bil aqal, kemudian uruf, kemudian apa lagi tak ingat dah. Dia 10 tu yang mukhtalafi, dalil yang mukhtalafi. Tak ada dalam 10 tu qaul salaf, tak ada. Qaul salaf bukan hujjah. Itu dalam fiqh tu, belum lagi dalam akidah. Jadi qaul salaf ni walaupun disebut, Imam Hanifah sebut, saya ada kitab Imam Hanifah walahu yadun bila kaif. Walahu yadun bila kaif. Tapi bila kita tanya orang awam, faham apa tu walahu yadun bila kaif? Faham ke? Banyak orang awam tak faham, tambah lagi orang Melayu. Walahu yadun bila kaif. Dia orang ni konon nak ikut salaf, apa yang salaf sebut tu, kita kena ikut. Bila tanya balik apa maksud walahu yadun bila kaif tu, apa maksud dia? Kaif tu sendiri apa maksud dia? Lughawi, istilahi, istilah lughawiyin, istilah mufassirin, istilah mutakallimin. Apa makna kaif tu? Apa makna beza kaif dengan takyif? Apa jenis-jenis kaif? Itu pun dia tak faham. Dia ikut salah.
Maksudnya masih mutasyabihat. Walahu yadun bila kaif masih mutasyabihat. Paling pun kita kata kenapa Imam Abu Hanifah nak mengatakan walahu yadun bila kaif, selepas tu dia kata tak boleh takwil kerana bila mentakwil menafikan sifat. Itu pun pendapat Ibn Taimiyah, pendapat Ibn Hanifah kata bila takwil menafi sifat itu tak lazim. Siapa kata lazim takwil menafi sifat? Tak ada ulama sepakat kata siapa takwil berarti menafi sifat. Takwil tak semestinya menafikan sifat. Jadi nak kata tangan itu bila kaif, tangan itu sifat, sebenarnya Imam Abu Hanifah kata nak mengatakan bahawa kita kena isbatkan ya, tapi jangan kita i'tikad tangan itu anggota, tangan itu jisim ataupun juz'un minal jisim. Itu saja maksud Imam Abu Hanifah. Maksudnya mengisbatkan tangan kerana dia warid dalam Al-Quran, kita tak boleh tolak. Bila kita tolak maknanya kita tolak Al-Quran. Tu dia tuduh kita Jahmiyah, pula. Memang kita kena isbat, tetapi bukan isbat tu ada banyak mana. Isbat kala khabaran, isbat lafzan, isbat maknan. Isbat apa? Isbat jumlatan, isbat ayatan, isbat apa? Isbat tanya pun tak faham isbat tu apa. Bila minta terangkan maksud salam isbat tu, isbat apa? Terangkanlah dulu isbat apa. Lepas tu kami isbat bila tahrif, bila wala tahrif, wala ta'til, wala tashbih, wala taqyih, wala tamsil. Terangkan tengok apa makna ta'rif. Terangkan tengok apa makna ta'til, apa makna tashbih, apa makna tamsil, apa makna tahrif. Terangkan dulu. Lughatan, istilahan, istilah lughawi, istilah daripada mufassirin, istilah mutakalimin. Terangkan jenis-jenis tashbih ada berapa, jenis-jenis tahrif ada berapa, jenis ta'til ada berapa, lafaz ke, makna ke, hakikat ke, majaz ke. Tak erti, kelang kabut. Itu malah nak bahas. Wahabi ni saya malah bahas. Jadi kita pun jadi bodoh. Imam Syafi'i kata jangan layan jahil murakab. Jadi kita layan, kita pun jadi bodoh. Tapi dia confident, yang penting saya ikut salaf. Kau jawablah depan Tuhan, macam-macam. Jadi bukan kita nafikan salah, ya salah kata, tetapi tak sesuai untuk kita orang awam dan orang Melayu. Kita masih tak faham yad bila kaif, kita masih tak faham. Ataupun kalaulah walahu yadun laisa ka'aidina, itu lagi teruk. Itu lagi teruk, walaupun ada salaf kata, tapi itu lagi teruk. Untuk orang Melayu, engkau mungkin orang Arab kan, Arab salaf tu, wah silakan. Jadi kita senang aja. Berhala ada yad laisa ka'aidina. Betul? Setuju ke tak? Berhala ada yad laisa ka'aidina. Yad berhala sebelah kanan 4, ada yang tak tahu 5 ke 6, sebelah kiri 4, 5, 6. Berhala. Pernah tengok berhala tokoh Hindu 4 tangan dia. Lihat tu, walahu yad laisa ka'aidina. Jadi Allah pun ada yad laisa ka'aidina juga, tak tahulah yad Allah macam mana tu. Masa mengisbatkan ni, kita tanya yad tu makna dia apa pun tak boleh jawab. Yad tu makna dia apa, hakiki ke majazi ke apa, dia tak boleh jawab juga. Itu malah layan Wahabi ni. Ataupun kama yaliku bihi, yad kama yaliku bihi, itu lagilah layak ke Allah ada tangan. Layak. Oh Allah sebut. Lepas tu saya cakap, sekarang ni kau nak isbat apa yang Allah isbat. Bila Allah kata kan wahfid janahaka lil mu'minin, wahai Muhammad rendahkan sayapmu di hadapan orang beriman. Allah isbat tu, janahaka, sayapmu wahai Muhammad. Nabi ada sayap? Tanya Wahabi, dia isbat tak Nabi ada sayap? Kalau dia kata mak sayap tu makna lain, maknanya dia dah takwil. Bukan takwil, tafsir. Tak apalah tafsir. Takwil dengan tafsir. Kami tak takwil, kami tafsir. Okeylah, tafsir kami pun tafsir juga. Kalau macam tu kami pun tafsir makna yad, bukan takwil. Kalau kau kata maknanya, biar tak tahulah, minta tanya apa beza antara mushtarak dan muradif, antara takwil dan tafsir. Itu pun dia gagal. Muradif ke mushtarak antara takwil dan tafsir, ataupun ada hubungan umum khusus mutlak ke, ataupun umum khusus biwajhin. You tanya nisbah mantik tu lagilah dia pening. Antara takwil dan tafsir, adakah dia muradif ataupun taraduf, ataupun dia umum khusus mutlak, ataupun dia umum khusus biwajhin, pun pening. Tu tak payah bahas Wahabi ni. Kononnya nak jadi salaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan dia orang tu je lah. Itu yang so kita Asy'ariyah kita bahas benda yang qat'i, sifat yang muhkam, sifat yang qat'i.
wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Itu qat'i muhkamat, itulah Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak yattabi' ma tasyabaha minhu. Asy'ariyah tidak mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, ayat dan juga lafaz-lafaz mutasyabihat. Asy'ariyah tak yattabi'. Engkau orang yang yattabi' dan kecoh dan bising. Lepas tu kau kata kita takwil lah, itulah, inilah. Engkau orang yang wa fi qulubihim zaighun, Allah kata. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Orang yang ada zaig dalam hati dia itulah yang ikut ayat mutasyabihat dan lafaz mutasyabihat. Kita tak bahas mutasyabihat dalam akidah kita sifat 20. Ada mutasyabihat dalam sifat 20? Ha? Ada sifat mutasyabihat, ayat mutasyabihat ke dalam sifat 20? Itulah akidah Asy'ariyah. Berlepas diri daripada Allah dah larang, Nabi dah larang, kita pun tak bahas sifat mutasyabihat. Kita ambil secara umum, laisa kamitslihi syai'. Selesai. Dia kecoh, tangan kena isbat, wajah kena isbat, semua kena isbat, semua kena isbat. Oh, dia salah. Tak payah layan Wahabi ni. Dia syok sendirinya, Wahabi ni syok sendiri. Dan ingat, dia semua apa yang dia nukil tentang Asy'ariyah itu hanya tentang pemahaman dia sendiri tentang Asy'ariyah dan sedikit pun tidak mengubah hakikat sebenar Asy'ariyah. Asy'ariyah ini yang lebih memahami Asy'ariyah adalah Asy'ariyah. Jangan dengar perkataan Wahabi tentang Asy'ariyah sebab dia perasan, dia rasa dia lebih faham Asy'ariyah, lebih daripada Asy'ariyah, tapi dia hanya syok sendiri saja. Apa yang dia tuduh, dia lemparkan tentang Asy'ariyah tu tidak sedikit pun tidak mengubah hakikat Asy'ariyah yang sebenar. Kita nak memahami Asy'ariyah, kita baca kitab Asy'ariyah, belajar dengan ulama-ulama Asy'ariyah. Lupakan Wahabi, lantaklah dia. Dia nak mewahamkan orang awam tu nanti Allah akan tanya dia, kenapa engkau ikut Wahabi, kenapa engkau tak ikut yang lain, ataupun sekurang-kurangnya kenapa kau tak bandingkan mana akidah yang betul, kenapa kau dengar satu saja, kau tak dengar yang lain. Itu dia jawab sini Allah Ta'ala. Kita dah berpuluh-puluh ulama kita, beratus-ratus kitab dah karang untuk dipelajari akidah. Dia nak pilih Wahabi juga, lantak dia lah, biarlah dia. Kita doakan Allah Ta'ala bagi dia petunjuk, itu saja. Dan ingatlah, kita tidak kurang hajar, kita tidak mengkafirkan Wahabi, kita tidak menunjukkan sikap-sikap yang tak baik. Islam ajar kita berakhlak mulia. Dalam bab akidah kita tegas dengan akidah kita, tapi dalam bab bermuamalat, bermuasyarah dengan mereka, tunjukkan akhlak yang baik. Seperti Nabi macam mana pun orang kafir ke orang ni, Nabi tunjuk akhlak yang baik. Jangan kita tunjuk akhlak yang buruk kepada Wahabi. Akidah kita memang bertentangan dengan dia, tetapi akhlak kita tunjuk akhlak yang baik kepada Wahabi. Boleh Wallahu a'lam. Setakat tu dulu. Panjang malam ni, pagi ni. Jadi kalau ada apa-apa nak bahas lebih, bolehlah. Mungkin lepas PKP ni kita boleh bincang. Kitab pun banyak ada, kita boleh muzakarah lah bagi nak mendalami. InsyaAllah kalau ada yang alim-alim lagi besar tu, saya minta mohon tolong tunjuk ajar lah. Saya ada banyak kitab Asy'ariyah yang saya baca, saya tak faham ni, minta tolong tunjuk ajar. Kitab Taftazani Syarah Maqasid, kitab Syarah Mawaqif Jurjani Alal Iji, kitab Nihayatul Iqdam Imam Syarastani, kitab Matalabul Aliyah. Itu banyak lagi yang saya tak faham sebenarnya. Baca Syarah Kubra Imam Sanusi pun susah nak faham tu. Ada juga apa yang tak faham, tapi siapa yang ni boleh kongsilah insya-Allah. Wallahu alam. Setakat dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan dan tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Sama-sama. Amin wa iyyakum. Khairul jazaa. Sama-sama.